Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Tersambung perbincangan tentang Freemason ataupun Masonia. Penglibatan gerakan Masonia Freemason dalam beberapa kekacauan di dunia. Ternyata betapa gerakan Masonia terlibat di dalam kegiatan menentang umat Islam, seperti peranan mereka untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Gerakan menindas perjuangan umat Islam yang membawa kepada korbannya beberapa orang pemimpin Islam di dunia, dan penindasan ke atas negeri-negeri Islam dan umatnya di beberapa buah negara di dunia, seperti di Asia Tengah, Eropah Timur dan lain-lain. Ketika menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, mereka berjaya melagakan umat Islam dengan meniupkan semangat kebangsaan dan fanatik mazhab. Kerajaan Utsmaniyah mengalami kelemahan di masa mutaakhir. Kelemahan ini digunakan untuk menyuguhkan api kemarahan orang-orang Islam yang merupakan rakyat kerajaan Utsmaniyah. Di antaranya mereka memainkan peranan menyokong gerakan Wahabi di timur Arab Saudi untuk menawan Riyadh, dibantu oleh British, Lawrence dan lain-lain lagi. Lawrence ini terkenal, Lawrence of Arabia. Ada buku, ada filem dia. Seorang agen British yang boleh berbahasa Arab, membantu gerakan Wahabi menawan Riyadh. Riyadh di bawah Ibn Rashid yang berada di bawah naungan kerajaan Utsmaniyah. Dan masa yang sama, mereka menyokong Sharif Hussein, menghubungkan Sharif Hussein yang memerintah Hijaz, pusatnya di Mekah, dengan McMahon, Lord McMahon, Gubernur British di Mesir, terkenal dengan Pakatan Hussein McMahon, di atas nama kebangsaan Arab. Kemudian di Yaman, di bawah kerajaan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Di Iran, Syiah Imamiyah. Ditiupkan api pemusuhan dengan Utsmaniyah, menyebabkan orang Islam digunakan untuk mengalahkan Utsmaniyah yang diheret dalam Perang Dunia yang pertama, yang menghadapi Rusia, menghadapi Britain, Perancis, negara Eropah, Turki dengan Jerman. Masa itu peranan Kemal Atatürk, seorang panglima tentera Turki, berjaya menyusup dalam tentera Turki dan melakukan rampasan kuasa di Turki. Turki kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Negeri Arab dijanji untuk dilantik jadi khalifah. Bukan jadi khalifah, dipecah-pecah.
kepada negeri-negeri Arab yang ada pada hari ini. Oleh kerana semua pemimpin ni, kuasa besar ni dipengaruhi oleh agen-agen Freemason, menunjukkan jari-jari mereka berperanan dalam menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah 100 tahun yang lalu. Dan selepas Perang Dunia yang kedua, mereka menggunakan perjanjian Balfour, iaitulah dijanji untuk beri negara pada orang Yahudi di Palestin selepas Perang Dunia yang kedua, di mana Perang Berikat menguasai negeri Asia Barat atau Timur Tengah. Palestin diserah pada Yahudi, ditubuhkan negara Israel. Kemudian mereka menghancurkan kepahaman Islam, memaksa orang Turki bang dalam bahasa Turki. Quran tulis dengan tulisan Rumi. Diharamkan pakai hijab bagi orang perempuan. Diharam pakai torbus, pakai topi. Pakai kuk, pakai necktie ikut Eropah. Sebab begitu sekali diganyangnya Islam di Turki. Ini peranan Freemason. Mereka terlibat dalam pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam seperti Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, dan banyak lagi pemimpin kerajaan Islam, sama ada di negeri Arab, daerah kita dan mana saja. Mereka jatuhkan pemimpin-pemimpin ini. Penindasan ke atas negeri-negeri Islam, khusus negeri Islam di Asia Tengah, selepas komunis menguasai Rusia dan menubuhkan negara Soviet Union, sebagian besarnya adalah wilayah-wilayah Islam seperti Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan banyak lagi. Negeri yang ditakluk, orang Islam ditindas habis-habisan di Asia Tengah, termasuk di Eropah Timur seperti Yugoslavia, Bosnia, Albania, itu wilayah orang Islam. Orang Islam seolah-olah tidak ada di situ. Termasuk di Czechoslovakia. Czechoslovakia ni, Czech ni majoriti orang Islam. Tapi dihapuskan orang Islam. Ini kerja Freemason. Termasuk di negara-negara di Afrika. Afrika Tengah. Satu kaum di Afrika, kaum Tutsi. Mereka ini keturunan Yahudi, Yahudi hitam. Ini ada kaitan dengan Freemason untuk membunuh orang Islam di Afrika. Membunuh pemimpin Islam Nigeria. Dan Menteri Nigeria, Abu Bakar Tafawa Balewa, Ahmad Bello, Menteri Penerangan Nigeria yang terkena berdakwah mengislamkan berjuta orang Islam di Afrika, dibunuhnya. Ini semua kerja Freemason. Mereka juga terlibat di belakang revolusi Perancis, revolusi komunis di Rusia, dan revolusi di England, sampai menimbulkan kegelisahan politik antarabangsa yang mencetuskan dua perang dunia, mengorbankan berjuta-juta nyawa. Revolusi Perancis yang terkenal, menggulingkan kerajaan Perancis. Raja Perancis digulingkan. Memang raja itu zalim, tak dinafikan. Digunakan kezaliman ini sebagai alasan untuk membangkitkan semangat rakyat. Raja diguling, buat pemerintahan ikut cara dia, bukan menyelesaikan masalah. Zalim juga. Menentang kezaliman dengan kezaliman. Revolusi di England, bunuh semelih raja. Naik raja lain semelih pula. Menteri-menteri dibunuh, revolusi di England. Di mana perubahan melalui revolusi, peperangan. Di mana orang Eropah tak tahu pilihan raya nak ubah kerajaan. Mereka belajar daripada orang Islam. Asalnya revolusi lah. Cara perang, guling, bunuh.
bunuh raja, bunuh pengikut dia, penyokong dia di kampung, dibunuh. Sehingga mereka belajar daripada fiqh politik orang Islam. Bagaimana memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dalam Islam ada pilihan raya. Pilihan Abu Bakar, pilihan Umar, Uthman dan Ali. Melalui syura, melibatkan ketua-ketua rakyat, orang yang berpengaruh. Mereka belajar daripada Islam. Walaupun demikian, mereka tolak agama Islam. Agama Islam tak diambil. Ambil ilmu dunia saja. Tak boleh selesaikan masalah. Permasalahan mencetuskan dua perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama melibatkan Turki, Jerman, melawan Rusia, Britain, Perancis dan lain-lain. Perang dunia kedua melibatkan Jerman, Jepun dan Itali lawan Eropah, Amerika, negeri Eropah. Perang dunia kedua. Mula-mula bergaduh pasal ekonomi, pasal pasaran. Kemudian pasal wilayah-wilayah. Akhirnya perang dunia. Perang dunia. Perang dunia ni peluang pada peniaga-peniaga senjata pula. Yahudi di belakangnya. Mereka berniaga senjata, mereka bunuh manusia. Apa yang malangnya, mendukacitakan dalam perang dunia ni banyak negeri-negeri jajahan jadi medan perang. Negeri Afrika, negeri Asia, Asia Barat, Asia Tenggara jadi medan perang. Rakyat-rakyat negeri jajahan lebih ramai mati daripada tentera. Tentera Eropah sendiri, tentera yang berperang itu. Kerana senjata-senjata yang canggih. Ini ialah agenda untuk merosakkan dunia. Dan agenda ini terus berjalan. Sekarang ini perang dingin. Lepas perang dingin, perang sungguh. Dia akan berlaku. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni berperang. Cuma tunggu masa saja. Perang ni ada perang yang adil, ada perang yang zalim. Kalau Islam, perang yang adil, menentang pencerobohan. Kalau perang tak Islam ni perang yang zalim, merosakkan manusia. Membunuh berjuta-juta manusia. Mereka juga memainkan peranan dalam mengacau kedudukan ekonomi dunia melalui penguasaan dan pengaruh ekonomi yang berada di tangan mereka melalui bank dunia, tabung kewangan antarabangsa dan kegiatan perdagangan antarabangsa. Mereka kuasai ekonomi dunia, pasaran dunia. Bank dunia orang mereka. Tabung kewangan termasuk orang mereka. Menentukan nilai mata wang. Semua pokok dia belaka. Mata wang ni naik, mata wang ni jatuh. Berada di bawah penguasaan mereka. Ini semua adalah agenda permission untuk menguasai dunia. Lama-kelamaan orang tahu, orang sedar. Dan sebab itu berapa pemimpin dunia membunuh Yahudi. Hitler bunuh Yahudi. Dia tahu Yahudi jahat, dibunuh. Tapi yang timbulnya Hitler jahat, Yahudi tak jahat. Nama jahat belaka. Timbulnya Hitler saja, Yahudi tak jahat. Negeri Eropah yang ikut Yahudi tak jahat. Semuanya jahat belaka. Yang tak jahatnya Islam kita lah. Meredakan keadaan, mewujudkan keamanan, menegakkan adil untuk semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang
salah satu kegiatan Freemason melalui Lions Club. Lions Club suatu kumpulan yang kononnya menjalankan kegiatan yang bersifat kebajikan dan kemasyarakatan pada lahirnya. Tetapi sebenarnya ia adalah salah satu daripada cabang kegiatan Al-Masuniyah Freemason yang bertujuan ke arah mempengaruhi dunia supaya masuk ke dalam perancangannya. Lions Club ditubuhkan pada musim panas tahun 1915 di Texas, Amerika, oleh penajanya yang bernama Melvin Jones, dengan dianggotai oleh tokoh perusahaan dan pentadbiran yang terkenal di Amerika. Diisytiharkan sebagai pertubuhan antarabangsa pada tahun 1917 di bandar Chicago, Amerika. Walaupun ia menjadi pertubuhan yang terbuka dan didedahkan kegiatannya sehingga ada signboard, iklan dia, kegiatan dia. Tetapi terbongkar juga bahawa sebenarnya ia didalangi oleh gerakan Al-Masuniyah Freemason yang dirahsiakan. Kegiatan dan fikrah Lions Club. Lions yang bermakna singa melambangkan kekuatan dan keberanian. Tetapi kegiatan-kegiatan mereka secara terbuka dengan slogan-slogan yang sangat menarik. Di antaranya ialah yang pertama, menyeru ke arah persaudaraan, kemerdekaan dan persamaan. Perjalanan ikut dia lah. Persaudaraan yang tak ada batas. Tak ada sempadan antara lelaki dan perempuan. Sebagai satu contohnya. Kemerdekaannya tak ada halal haram. Persamaannya nak sama antara wanita dengan lelaki. Nak sama. Kita kena faham persamaan dengan kesesamaan. Ada benda yang mesti sama lelaki dan perempuan. Ada benda yang beza antara lelaki dan perempuan. Berdasarkan fitrah, berdasarkan kepada kemampuan. Bukan dalam pejawatan pun. Tak sama gaji antara pegawai yang tinggi dan pegawai yang di bawah daripadanya. Kan peranan yang berbeza. Tidak boleh datang nama persamaan. Di zaman awal Islam, pada masa orang Islam tak ada pengalaman. Itu masuk ke ijtihad. Jadi zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dia panggil taswiyatul ata, gaji sama. Antara ketua daerah dengan kerani, dengan ketua keselamatan, sama je gaji dia. Hakim dengan penulis sama. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Sama Sayyidina Umar melihat negeri yang bertamadun, Parsi dan Rom. Ada benda positif yang boleh kita ambil pengajaran. Antaranya sistem pergajian. Maka Sayyidina Umar memperkenalkan taqsimul ata, kesesamaan pembahagian yang diberi kepada tugas masing-masing, tugas yang berbeza. Kita nak angkat barang. Ada orang mampu angkat sampai 200 kg. Ada orang mampu 20 kg. Tak urut. Tak boleh atas nama persamaan nak suruh sama angkat berat ni. Tak boleh. Kerana kemampuan yang berbeza. Kerja yang berbeza, hasil yang berbeza. Jadi kita kena faham antara persamaan dengan kesesamaan. Jadi gerakan Freemason ni dia anjurkan persamaan. Dia dah nak suruh orang persamaan. Contohnya sama ketika pesaka, sebagai contoh. Tuang dah tetap, lelaki sekali ganda kan peranan lelaki dalam keluarga.
Bukan kerana tidak adik, tidak. Lelaki peranan besar dalam keluarga sebagai wali keluarga. Dan sebab itu pesaka lelaki sekali ganda. Masalah orang lelaki tak jalan tanggungjawab, itu cerita lain. Tetapi tanggungjawab, dasar pada itu. Jadi premisnya ni, dia menyeru kepada persamaan. Yang kedua, memberi bantuan kebajikan dan pertolongan kepada semua bangsa. Molek lah. Semua bangsa, tolong mereka. Kerja kebajikan dia. Bagus. 3, menghidupkan ruh persaudaraan dengan individu dengan mengelak daripada unsur-unsur akidah. Agama tak boleh campur. Akidah tak boleh campur. Ini nak memisahkan agama daripada cara hidup. Sangat halus. Yang keempat, memberi perhatian kepada kesenangan masyarakat. Tolong masyarakat. Itu bagus. Tapi jangan apa harta orang. Tolong orang lain. Ropok orang, tolong orang lain. Dia tanam. Mesti cara betul lah. 5, menyebarkan ilmu pengetahuan dengan semua cara yang boleh digunakan. Tengoklah cara dia. 6, menolong orang yang cacat. Ini kegiatan bermission. 7, meringankan bebanan penderitaan mereka yang tidak bernasib baik dalam kehidupan hariannya dan masyarakat dengan menghulurkan bantuan. Ini menarik. 8, memberi bantuan kepada orang tempatan. Tak apa. 9, mengadakan pertandingan perkara hiburan. Ini mengajar. Dia masuk kemudian ni. Pertandingan hiburan. Hiburan yang melekakan. Hiburan yang merangsangkan nafsu, yang merosakkan akhlak. 10, membantu projek-projek masyarakatan. Tak apa ni. Ada ide salah. Dia campur aduk cara nak tarik orang. Keanggotaan. Syarat keanggotaannya tidaklah banyak berbeza. Menganggotai pertubuhan-pertubuhan lain yang berada di bawah naungan Al-Mas'uniyah Permission. Di antara ajarannya ialah 1, mencegah sekerah-kerahnya kemasukan orang yang bersifat akidah dan kecemburuan terhadap negaranya. Orang yang ada sekuat akidah agama tak boleh. Yang semangat patriotik terhadap negara dia. Lebih hal ini tak boleh. Dia hilang semangat kenegaraan. Hilang semangat kebangsaan pun tak ada. Tak ada bangsa. Jadi termasuklah seruan supaya nak hapuskan bangsa-bangsa ni. Kononnya nak menyatukan manusia. Itu melanggar fitrah kekuasaan kejadian Allah Ta'ala. 2, keanggotaannya tidaklah diluluskan melalui orang yang membuat permohonan untuk menjadi ahli, tetapi dari kalangan orang yang dicadangkan menjadi ahli yang dikira mendatangkan faedah kepada pertubuhan ini. Dia cari orang, bukan orang minta jadi ahli tak. Nak minta ahli tak boleh, dia orang ni layak, dia cuk dah orang ni dia. Pujuk jadi ahli dia. Dia pilih-pilih orang. Biasanya ketua jabatan, pegawai tinggi kerajaan, orang korporat yang tersohor, itu biasalah tu. 3, keanggotaannya dari kalangan tokoh pentadbiran dan usahawan yang berjaya. 4, menarik pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi untuk menyertai kegiatannya supaya pertubuhan sentiasa hidup dan cergas kononnya. Galak orang muda-muda. Orang muda-muda, pemuda-pemudi galak, bercampur, bebas. 5, menarik isteri-isteri orang-orang kenamaan dengan diberi peranan untuk menarik tokoh-tokoh penting dan ditubuhkan secara khusus persatuan untuk mereka melalui pertubuhan wanita, isteri orang-orang kenamaan. Tujuan mempengaruhi suami-suami mereka di atas nama organisasi. Ini cara dia. Keburukan. Pertubuhan ini mempunyai tujuan buruk yang tersirat ke arah membentuk kegiatan Al-Mas'uniyah Permission. Di antaranya, 1, menghidupkan slogan agama untuk Allah dan negara untuk semua. Slogan dia. Agama serah pada Tuhan, negara untuk semua. Yang kedua, Islam itu sama saja kedudukan dengan agama-agama lain. Sama ada agama kitabi atau tidak. Di samping menumpukan usaha mengelilurkan ke atas Islam. Islam jadi sasaran. Padahal inna dina indallahi Islam. Agama si Allah Islam. Sejak Nabi Adam. Agama yang Allah SWT sejak Nabi Adam. Agama lain ini timbul kemudian. Jadi dia heret kepada fikrah
pandangan supaya Islam ni sama dengan agama lain. Padahal Islam satunya agama yang diiktiraf oleh Allah. Yang lain Allah Ta'ala tak iktiraf. Sama ada agama kitabi, samawi atau agama tidak samawi. Allah Ta'ala tak terima Islam saja. Kebebasan agama itu cerita lain. Tapi dari segi ketinggian agama, Islam diterima oleh Allah Ta'ala. Ini dia nak hapus. Yang ketiga, mengumpulkan maklumat kegiatan agama, politik, ekonomi dan sebagainya melalui perbualan dan perbincangan secara tidak sedar atau disedari dalam majlis-majlis dan pergaulan-pergaulan yang dianjurkan. Dia menganjurkan forum, seminar agama, politik, ekonomi dan sebagainya untuk menarik, untuk mengheret sedikit demi sedikit. Seminar Kristian dengan Islam, seminar Kristian dengan Buddha, seminar ada yang dianjur. Dialog lain cerita. Kita dialog dengan agama lain. Itu tak dia salah. Ni buat seminar nak samakan Islam dengan agama lain. Itu salah. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang Freemason ataupun Al-Masuniyah. Di antara pertubuhan di bawah Freemason, Al-Masuniyah ialah Rotary Club. Minggu lepas, Lion Club, ini Rotary Club. Pertubuhan yang berada di bawah naungan Al-Masuniyah Freemason ditubuhkan di bandar Chicago, Amerika pada tahun 1905 oleh seorang peguam bernama Paul Harris. Ianya berkembang ke seluruh pelosok dunia sehingga pada tahun 1947 mempunyai cawangan di 70 buah negara, mengandungi 806 kelab. Ditubuhkan di Palestin pada tahun 1921. Ketika bersemaraknya perjuangan orang-orang Yahudi untuk menubuhkan negara Israel. Kemudian, pertubuhan ini berselerok pula cawangannya di seluruh pelosok negara Arab. Arab pun tak sedar. Tubuh cawangan. Pahaman ajaran Rotary Club, pertubuhan ini. Di antara perkara yang menjadi pahaman yang disebarkan ialah satu, menganggap masalah agama kurang penting di dalam memilih ahli dan menjalinkan hubungan di kalangan mereka. Di samping memberi peranan kepada Yahudi untuk bersab ke dalam kegiatannya. Yang pertama, melemahkan peranan agama dalam memilih ahli. Agama tak penting. Ini ke arah menuju bahawa agama itu tak mersahak atau semua agama serupa je. Kononnya untuk menjamin persaudaraan di kalangan manusia. Dalam masa yang sama, dirasakkan pengaruh Yahudi dalam kegiatan dia, cara tak sedar, melalui duit khususnya. Yang kedua, menghapuskan rasa menunggu balasan di dalam kerja kebajikan, sama ada berbentuk kebendaan atau berbentuk pahala. Yang ke upah, yang ke pahala. Pahala tu jauh sekali. Upah pun tak penting, nak tunjuk ikhlas. Padahal ada duit kat belakang. Di depannya tunjuk ikhlas lah pada masyarakat.
Yang ketiga, mempunyai pegangan yang sama dengan lain kelak dari segi hubungan agama dengan negara. Agama ni kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Negara, kepunyaan kita semua. Bahkan negara pun tak penting. Hidup dalam masyarakat aja. Sebab itu sekali. Akhirnya agama pun dirosakkan, hubungan agama dirosak, hubungan negara pun tak ada tanggungjawab. Tidak ada patriotik. Melemahkan semangat kenegaraan. Yang keempat, menonjolkan pahaman persamaan, persaudaraan dan tolong-menolong di kalangan manusia sejagat sehingga terhapusnya kesetiaan kepada agama dan bangsa masing-masing dan menjadi hanyut tanpa pergantungan yang sebenar. Di atas nama persamaan, persaudaraan, sama gaji antara kelas-kelas, sama gaji, sama harta pesaka antara lelaki dan perempuan, sama mereka. Batuan pun kena sama, hak kena sama, lelaki perempuan. Mengikut Islamnya, meletakkan sesuatu mengikut kewajaran. Pada tempat kewajaran. Contohnya, kita seorang akak barang-barang. Ada orang dia mampu akak sampai 100 kilo kau akak. Ada orang dia mampu 20 kilo je, tenaga dia tak ada. Boleh ke di atas nama persamaan? Nak paksa hak tak mampu akak ni, hak 20 kilo, akak 100 kilo. Tak boleh, zalim lah. Atas nama persamaan. Contoh yang paling mudah lah. Begitu juga peranan manusia dalam kehidupan, tak sama. Mengapa Islam meletakkan lelaki sekali ganda pesaka? Kerana lelaki jadi wali pada keluarga. Jadi wali pada keluarga. Bila ibu bapa mati, di mana lelaki lah yang tanggungjawab jaga perempuan yang tak ada suami dan sebagainya. Orang perempuan ada suami. Dan sebab itu Islam meletakkan lelaki sekali ganda pesaka. Masalah orang tak tunai tanggungjawab terhadap adik-beradik, itu cerita lain. Itu cerita lain. Kita balik pada asas. Asasnya adalah lelaki tanggungjawab jaga keluarga dia. Dan sebab itu Islam meletakkan pesaka sekali ganda. Itu kewajaran. Tapi puak ni atas nama persamaan, kena sama, tak boleh. Kalau orang lelaki tu dia kaya, nak beradik-beradik dia, nak sama, tu cerita lain lah. Tapi Islam meletakkan sesuatu, kena pada tempat. Di atas nama persaudaraan. Persaudaraan pula ada yang akrab, ada yang tak akrab. Ada saudara yang baik, ada saudara yang jahat, tak sama. Tak sama, saudara-saudara. Manusia ni tak sama. Kita kena sedar. Atas nama persamaan, tak mampu nak buat. Cakap saja. Negara yang duk kata persamaan tu pun tak boleh buat persamaan. Bercanggah dengan gelombang kehidupan manusia. Tak boleh nak lawan gelombang. Yang kelima, menjalankan kegiatan dan kerja-kerja kemasyarakatan dan kebudayaan melalui ceramah-ceramah, lawatan, forum ke arah memperdekatkan agama-agama dan menghapuskan pertelingkahan dalam perkara itu. Antaranya kerja masyarakat. Ini bagus kerja masyarakat. Kerja tolong orang ramah. Berlaku kemalangan, berlaku banjir, berlaku apa. Memang tak nafi baiknya. Tapi ada racun dalam tu. Ada benda yang dia nak. Yang dipesongkan. Melalui ceramah-ceramah kebudayaan, lawatan, forum. Memperdekatkan agama supaya. Sedangkan Tuhan dah kata inna din indallahi Islam. Agama yang Tuhan terima Islam saja. Pak lain Islam Tuhan tak terima. Masalah kebebasan agama cerita lain. Nak samakan agama tak boleh. Duduk cari benda-benda yang sama dalam kononnya sama. Tapi kita kena sedar asasnya tak sama, matlamaknya tak sama. Contohnya Islam mewajibkan taat pada dua ibu bapa. Agama lain kata wajib taat pada ibu bapa. Tapi Islam berdasarkan ibadat pada Allah Ta'ala, tak boleh ibadat pada ibu bapa. Agama lain boleh ibadat ke ibu bapa. Baik siapa buat ibadat.
Kita ada perhitungan dosa pahala di hari akhirat. Yang lain tak ada. Tak ada. Lain dia punya tujuan. Kita kena sedar walaupun dari segi nampak rupanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Jadi nak sama kamu agama tak boleh. Tak boleh sama. Ajaran dia tak sama sekali. Agama Islam kata halal, agama dia kata haram. Islam kata haram, dia kata halal. Nak sama macam mana? Yang keenam, ia berbeza dengan Al-Masuniyah Formation. Dari segi melahirkan pemimpin secara terbuka, kerana Al-Masuniyah merahsiakan pemimpinnya. Formation dia rahsia pemimpin, tak tahu nombor satu apa dia, nombor dua apa dia. Itu Formation. Tetapi Rosari ini tahu ketua dia siapa dia. Itu bezanya. Dia terbuka. Yang ketujuh, tidak dibenarkan menubuh cawangan malaikat dengan keizinan pemimpin antarabangsa. Ketat. Ketat dia punya peraturan dia. Nak tubuh cawangan tak boleh. Kena dapat kebenaran daripada pimpinan antarabangsa. Keburukan, mempunyai pahaman dan kegiatan seperti layan kelab, sama. Dan sama-sama dikuasai oleh gerakan Al-Masuniyah Freemason yang bertujuan jahat terhadap manusia amnya, manusia seluruhnya. Islam dan penganutnya pada khususnya. Sasaran utama dia orang Islam. Agama Islam. Sasaran utama dia. Oleh itu, ia bukan sahaja berbahaya dari segi akidah, tetapi juga dari segi keselamatan dan kepentingan Islam dan penganutnya. Ini membahayakan akidah kita, mengheret sikit demi sikit, mengheret supaya kita leka lala jauh daripada Islam kita. Kemudian mengancam keselamatan Islam dan penganutnya masa depan. Wallahu a'lam.